Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat seperjuangan di dalam bisnes Tone Wow ni. Okey, nama saya Hafiz Arif. Salam perkenalan kepada anda yang belum lagi mengenali saya dan juga selamat datang kepada rakan-rakan yang sudah pun mengenali saya. Okey, pada hari ini saya akan mengendalikan satu preview online di page HQ ni, di mana saya berharap anda dapat menontonnya sampai habis, kerana pada hari ini saya bukan bercerita tentang bisnes Tone Wow itu sendiri, sebab saya tahu semua rakan-rakan yang menonton ni sudah tahu kan konsep bisnes ni sangat simple, yang mana anda hanya perlu ajak orang guna sikat Tone Wow dan mereka top up, kita dibayar. Cuma kita nak tahu berapa persen ataupun plan marketing saja. Tapi pada hari ini saya nak datangkan sedikit kelainan. Kelainan tu di mana saya nak ceritakan pengalaman jatuh naik saya di dalam bisnes ni. Mungkinlah boleh menjadikan satu sumber inspirasi ataupun motivasi buat anda yang baru nak memulakan bisnes ni, ataupun boleh menjadikan satu buah semangat untuk anda yang dah pernah jatuh dalam bisnes ni kemudian nak bangkit balik buat kan. Boleh menjadikan satu apa kita panggil motivasi untuk anda semualah. Okey, dan saya nak berpesan kepada anda semua, saya harap anda boleh tonton daripada awal sampai habis. Okey, kerana nanti kita akan datangkan dengan 3 soalan mudah. Okey, anda perlu jawab saja ketiga-tiga soalan tu. Okey, pada nanti bila signal kita berikan untuk anda jawab. Kita bagi signal untuk anda jawab soalan tu, anda jawab dan anda akan berpeluang memenangi hadiah cabutan bertuah daripada HQ sendirilah. Okey, jadi saya harap anda boleh tonton sampai habis. Di samping anda dapat ilmu, anda boleh menang cabutan bertuah. Cabutan bertuah tempat. Saya bermula dalam bisnes ni pada tahun 2014 lagi. Masa tu lepas grad sahaja saya terus mulakan bisnes ni. Okey, di mana saya ingat lagi masa tu saya menyertai pada 20 hari bulan 11 2014 sehinggalah lah ni masih lagi menjual semikat Tone Wow. Okey, saya telah memilih jalan ini di samping daripada saya grad tu, ramai kawan-kawan saya memilih jalan untuk bekerja di dalam kos, tapi saya memilih jalan untuk jual SIM card Tone Wow. Saya lari daripada bidang saya belajar lah, di mana saya di dalam kos civil engineering, dalam bidang geometrik. Okey, dan alhamdulillah saya bersyukur dan saya berpuas hati dengan apa yang pilihan yang telah saya buat, iaitu dalam bidang telco ni lah. Okey, dan untuk nak jadikan satu cerita, sebenarnya pada peringkat awal dulu saya ni memang pernah menjual barang lah. Saya memang banyak jual barang, bukan pernah jual, banyak jual barang. Daripada zaman saya habis SPM lagi, saya jual air dekat depan sekolah. Kemudian saya juga pernah jual buku dekat sekolah-sekolah masa lepas SPM. Tahu tak, pergi masuk sekolah-sekolah rendah kan, minta kebenaran kat cikgu, yang mana kita nak jual buku kat murid pada esoknya. Macam tu lah. Tapi kalau cikgu tu tak bagi, kita akan jual secara illegal lah dekat luar, macam menjaja. Macam tu lah. Dan pada masa yang sama juga, saya pernah jual kerepek dekat depan bank. Lepas tu pernah menjual jersey kan. Waktu World Cup kita jual jersey. Macam-macam lah. Masa saya belajar dekat UTM dulu pun, saya jual hotdog kan dekat depan lift. Lepas tu saya jual casing handphone, jual formatkan laptop pun saya buat, demi untuk hidup lah, untuk menyara kan. Sebab saya dulu segan jugalah nak minta bantuan dekat ibu bapa kan. Tapi alhamdulillah, hasil daripada perniagaan saya ni, benda ni mematangkan hidup saya, mematangkan diri saya dalam tahu selok belok sedikit tentang nak jual barang, nak soft sell kan. Dulu itulah pengalamannya. Dan sehinggalah waktu saya grad pun, saya tak memilih jalan untuk saya teruskan di dalam kos saya. Sebab mungkin saya ni bukan passion saya untuk bekerja lah. Tapi saya suka berniaga. Sebab saya suka tentukan pendapatan tu, diri saya sendiri yang tentukan berapa yang hasil yang saya nak, bukannya bos saya. Itulah ceritanya lah. Dan pada masa yang sama, masa tu cuma saya dah selalu menjual barang. Saya penat lah jual barang. Bila kita jual barang, contohlah saya jual casing handphone kan, satu bulan ni saya dapat sale 3,000. Okay, saya untung 3,000. Tapi bulan depan saya kena buat lagi. Saya kena terus buat lagi. Bulan depan saya buat lagi. Jadi saya penat.
Saya penat kan sebab kita tak ada sistem yang macam mana kita nak pastikan kita terus dapat untung. Boleh tak orang terus je beli? Tak perlu pun saya hari-hari nak kena jual. Saya mencari sangat satu peluang tu di mana ada ke satu barang tu saya jual, saya dapat untung berterusan. Sekarang ni saya jual barang-barang yang seperti yang saya nyatakan tadi kan, saya cerita perniagaan saya. Semua barang tu saya kena jual banyak kali. Kalau saya jual banyak kali baru untung banyak kali. Kalau saya tak jual langsung, saya tak ada untung. Kan? Jadi saya nak, ada tak satu barang yang saya jual sekali je, saya dapat untung berterusan. Saya cari bisnes itu memang daripada dulu. Saya mencari. Alhamdulillah Tuhan tu beri jalan kan, sebab hari-hari kita doa, hari-hari kita mengharapkan. Jadi Tuhan tu nampakkan jalan. Tuhan tu bukannya beri kita satu peluang tu boom jatuhkan daripada langit kan. Dia tunjukkan jalan. Masa tu saya ingat lagi, saya scroll kat Facebook, saya jumpa satu iklan daripada Tuan Azizi Ali kan, masa tu tentang peluang buat bisnes jual ajak orang guna SIM card dibayar setiap kali dia top up. Saya jadi sangat tertarik. Saya baca. Kemudian saya teringat dulu ada seorang sahabat saya ni, nama dia Naim. Okey, dia pernah ajak saya dulu pada bulan 2 bulan 2011. Bulan 2. Jadi saya terus kontak dia. Jadi di sini tuan-tuan, pengajaran dia promote saja pada sesiapa. Kita tak tahu kan, kadang-kadang bila kita dah promote, mungkin waktu tu dia tak nak, tapi satu masa bila dia nak, dia akan cari kita. Sebab kita dulu pernah promote kat dia. Ini pengajaran dia. Jadi masa tu saya terus kontak dia. Dan Alhamdulillah pada malam tu juga saya terus daftar. Saya daftar bersama dengan kawan saya dulu. Ada 2 orang. Saya dengan juga kawan saya daftar. Dan masa tu mulalah titik tolaknya bagaimana saya adalah officially seorang ejen SIM card Tun Wow. Ingat lagi masa tu saya beli 2 keping SIM card saya dan juga kawan saya. Okey, masa tu SIM card pun harga dia RM100, bukan macam sekarang RM10 kan. Jadi malam tu tuan-tuan, masa tu saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur, saya fikirkan macam mana aku nak buat bisnes, macam mana aku nak jual SIM card ni. Sebab selama ni kita jual barang, tapi tiba-tiba kali ni kita macam nak jual SIM card, lari daripada bidang penjualan saya. Malam tu tak boleh tidur, memikirkan. Sebab apa? Satu, saya dah nampak peluang dalam bisnes ni, aku takkan terus jual sampai bila-bila. Itu saya fikir. Jadi kerja saya sekarang ni, saya nak banyakkan komisen saya nak ramaikan, daftarkan ahli. Sebab kita tahu dalam bisnes ni, untuk kita berjaya, untuk kita dapatkan satu pendapatan yang lumayan, jawapan dia kita kena ramaikan ahli. Ramaikan pendaftaran dekat tier 1, dekat level 1 kita. Jadi itulah jalan dia. Malam tu saya tak boleh tidur, saya nak fikir dengan siapa saya nak bercerita kan. Cuma apa yang saya nampak di dalam bisnes ni tuan-tuan, kita kena tahu bisnes ni modal dia kecil kan. Bisnes ni modal dia SIM card dia RM10. Kalau kita tahu modal untuk kita jual produk ni RM10. Jadi bila harga barang tu kecil kan, modal barang tu kita nak jual kecil, jadi untung dia pasti kecil. Jadi bagus ke tak bagus tuan-tuan, berbanding dengan barang tu harga mahal, untung mesti besar. Sebenarnya modal yang kecil, untung kecil, tidak bermaksud untung dia selama-lamanya kecil. Tapi kita kena tahu, jika barang tu kita jual secara pukal ataupun volume, kita main volume, untung tu boleh jadi besar. Kan? Contoh, satu barang tu kita untung mungkin RM1. Tapi kalau kita jual 1,000 unit, kita boleh dapat untung 1,000. Jadi dia pokok dia adalah volume. Tapi apa kelebihan berbanding bisnes modal kecil dengan bisnes modal besar? Bisnes modal besar, memang kita untung besar. Tapi kita nak jual tu bukan satu benda yang mudah. Okey, tapi kalau bisnes modalnya kecil, ramai orang mampu beli, ramai orang selesa untuk keluar duit beli. Harga SIM card RM10, rokok pun RM16 kan. Jadi nak keluarkan RM10 untuk membeli barang kita tu tak ada masalah. Berbanding dengan kalau bisnes modal yang besar, mungkin dia terpaksa tunggu gaji dan sebagainya. Tapi kalau kita RM10, bila-bila masa tak payah tunggu gaji kan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang saya nak mendapatkan sini, bila barang tu mudah dibeli, maka bisnes tu dia akan bertahan lama. Sebab barang tu mudah dibeli. Satu masa bila kita dia dah jadi satu volume, penjualan dia dah volume, maka bisnes tu akan jadi sangat sustain, dia sangat lama. Bisnes tu senang untuk bertahan lama. Sebab apa? Modalnya kecil, orang senang beli. Jadi bila orang senang beli, penjualan tu pasti akan jadi banyak dan dia akan bertahan sangat lama. Jadi inilah kelebihan bila kita buat bisnes yang modal dia kecil, sebab dia akan jadi sangat sustain. Okay, itu yang pertama yang tuan-tuan kena tahulah dalam bisnes ni. Lepas tu ada satu lagi yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Bisnes yang tuan buat ni adalah bisnes yang berunsurkan repeat sales. Okay, repeat sales. Jadi apa yang tuan-tuan perlu tahu, di dalam bisnes repeat sale ni,
kita memilih bisnes yang produk dia adalah produk berkaitan dengan telco. Produk yang berkaitan dengan telco. Orang guna SIM card, orang top up kita akan dapat duit. Orang top up kita akan dapat duit. Okey. Jadi bila kita nak part macam ni, sebenarnya kalau kita fikir daripada sudut yang luas kan, kita pandang daripada orang-orang yang menjalankan perniagaan telco, telekomunikasi ni. Kita tengok contoh macam Maxis kan. Maxis. Pada suku fasa pertama, dia untung sebanyak 358 juta. Itu adalah untung bersih tuan-tuan. Itu bukan untung kasar, untung bersih. 358 juta pada sukuan pertama saja. Bayangkan, itu baru 1/4 untuk tahun ni. Jadi bayangkan, 1 tahun mereka main bilion untung bersih. Jadi, bisnes telco jangan main-main tuan-tuan. Bisnes telco jangan main-main. Kalau kita nampak orang-orang yang terkaya di Malaysia, kebanyakannya kalau kita tengok, mereka ni ada berkecimpung di dalam bisnes telekomunikasi. Kalau kita lihat pun dekat dunia, pernah satu masa tu, nama dia Carlos Slim Hello. Dia pernah menjadi orang yang terkaya, bilioner terkaya dekat dunia. Okey, dia mengalahkan Bill Gates dan sebagainya. Sedangkan Bill Gates, orang-orang yang lain yang orang kaya ni, mereka ni menjual barang tu berpaksikan satu dunia. Produk dia semua satu dunia guna. Tapi yang Bill Gates ni, dia buat bisnes telco saja. Okey, dia punya market tu berpaksikan hanya di Mexico saja, tapi dia boleh jadi manusia yang terkaya dekat dalam dunia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bisnes telco. Bisnes telco, bisnes yang jual SIM card macam ni. Mereka pun konsep mereka buat duit sama macam kita. Kita ajak orang guna SIM card, orang top up, kita dapat duit. Sama juga macam mereka. Mereka pun kawal satu contoh, kita diorang kawal satu dunia ataupun satu negara diorang untuk ajak pastikan orang guna SIM card dia. Bila setiap kali orang bayar bil, orang buat top up, mereka dapat keuntungan. Apa beza dia dengan kita? Beza dia simple je. Beza dia, mereka banyak benda mereka kena fikir. Daripada segi pencawang, bayar staff beratus-ratus, beribu. Lepas tu mereka kena fikirkan macam mana orang nak setiap tempat kena jual top up mereka dan sebagainya. Kita tak payah fikir apa-apa benda semua tu. Kita hanya perlu ajak orang guna SIM card ni. Mereka nak top up di mana-mana, mereka boleh top up. Bab line, bab pencawang, bab siapa yang jual top up kita, semua tu kita tak payah fikir. Itu semua HQ dah tolong fikirkan. Dia dah tolong fikirkan dengan DG, dah tolong fikirkan. Kerja kita hanya ajak saja orang guna SIM card. Jadi tuan-tuan sekarang ni berada dalam satu bisnes yang sangat besar peluang dia. Cuma kerja kita nak memperbesarkan income kita dan terus dapat passive income. Itulah pokok dia. Jadi saya nak menampakkan tuan-tuan kenapa tuan-tuan perlu buat bisnes. Sama balik cerita saya tadi. Jadi pada peringkat awal masa saya daftar tu, inilah peluang-peluang yang saya nampak lah. Itu yang sebabkan saya tak boleh tidur kan. Saya tak boleh tidur dengan siapa yang saya nak buat. Tapi pada masa yang sama saya nak menceritakan kepada rakan-rakan, saya juga berada di situasi yang sama juga. Pada peringkat awal dah rancang dah. Kita nak cerita dengan siapa, nak cerita dengan siapa kan. Kelebihan SIM card ni nak ajak orang guna. Tapi sayang ni tak ada seorang pun nak join. Bayangkan tuan-tuan, dulu ahli keluarga saya pun saya susah nak daftarkan. Okey. Saya nak ceritakan pada orang, belum sempat cerita dia dah kata, apa benda bisnes ni? Dia bisnes dia orang ni, macam tu. Okey. Dulu masa peringkat awal, tahun 2014, 2015, saya juga berada dalam satu situasi yang sangat sukar untuk cerita dengan orang, untuk yakin ke orang. Nak cerita dengan pada seorang pun susah. Kadang-kadang saya naik pening. Kenapa dulu aku boleh jual barang-barang lain cukup senang, aku nak jual SIM card ni cukup susah? Okey. Memang saya juga berada dalam keadaan yang sama, kawan-kawan semua. Jadi, jika kawan-kawan berada pada situasi yang sama, yang mana nak jual satu SIM card pun susah, ataupun nak ajak orang guna SIM card ni cukup susah, walaupun SIM card ni RM10, plan data bagus dan sebagainya, benda tu adalah normal tuan-tuan. Sebab tuan-tuan berada dalam satu proses untuk menyesuaikan diri macam mana cara nak jual SIM card. Dulu saya pun sama. Saya ni lagi lah tuan-tuan, ada kemahiran, pernah jual barang sebelum ni. Tiba-tiba nak jual SIM card cukup susah. Okay, kita berada dalam situasi yang sama. Cuma saya fikir dulu 3 perkara. Bila saya berada dalam keadaan susah kan, sampai saya paksa buat video lah, nak terangkan kepada orang lah, nak kena jumpa seorang-seorang lah kan. Padahal nak jual SIM card je pun, satu keping tu RM10 macam tu kan. Okay. Tapi saya fikirkan 3 benda. Yang pertama, apa yang saya fikir, saya dah pilih jalan ni. Saya tak nak berada dalam bidang pekerjaan. Saya pilih dalam jalan niaga, dalam bidang telco ni, sebab saya nampak dalam peluang passive income. Jadi saya kena teruskan. Kalau saya tak teruskan,
saya akan berpatah balik pada benda yang saya tak minat. Jadi nak atau tak nak, saya dah pilih jalan ni, saya kena teruskan sampai habis. Itu sebab pertama lah, kenapa saya tetap teruskan, kenapa saya tetap jalan terus. Yang kedua saya fikirkan, disebabkan kenapa orang lain boleh buat, saya tak boleh buat. Dulu saya daftar dengan kawan saya, Naim. Saya tengok dia boleh buat, satu bulan dia boleh daftarkan 20 orang, 30 orang satu bulan kan. Padahal dia pun manusia biasa. Dia pun ada 2 tangan, ada 2 kaki. Saya pun ada 2 tangan, 2 kaki. Apa kurangnya saya? Dulu dia kawan sekolah saya lah kan. Apa kurangnya dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Jadi saya tetap cari jalan sampai saya boleh buat. Jadi saya nak tuan-tuan juga ada satu pemahaman ataupun ada satu mindset macam ni. Tuan-tuan ni kalau rasa tak boleh buat, tuan-tuan kena fikir, kenapa ada orang yang boleh daftarkan beratus-ratus orang? Ada orang yang boleh daftarkan puluh-puluh orang, sedangkan tuan-tuan nak daftarkan 5 orang pun susah. Apa kurangnya tuan-tuan ni? Di mana silapnya? Jadi kalau tuan-tuan ada mindset macam ni, satu masa tuan-tuan boleh buat bisnes ni, boleh daftarkan ramai orang. Okay? Dan yang ketiga, masa tu saya dah tahu, bisnes ni memang betul dia bayar. Masa tu bisnes pun dah 10 tahun, dah sangat kukuh kan. Okay? Dan pada masa yang sama, kawan saya sendiri pun, dia dah tunjukkan yang dia dapat hasil. Macam dulu saya daftar dengan kawan saya Naim kan. Masa tu saya ingat lagi, dia tunjukkan pendapatan dia, waktu tu komisen dia dah lebih kurang dalam 21,000. Pada saya, wow. Bayangkan tuan-tuan, saya rasa masa tu saya daftar pada 2014. Dia tunjuk pendapatan dia macam tu. Saya rasa dia adalah orang yang paling kaya lah waktu saya belajar dulu lah. Saya rasa dia lah kawan-kawan saya yang paling kaya kan. Sebab waktu kami grad lebih kurang sama kan. Siapa yang grad kerja terus 21,000 mana ada. Tapi dia adalah seorang penjual SIM card, dia boleh dapat pendapatan macam tu. Pada saya ini wow. Memang saya tahu saya berada di satu tempat yang betul, bisnes yang betul. Cuma saya kena langgar dinding kau-kau punya. Saya kena buat kau-kau punya, pasti kita boleh dapat hasil. Kalau saya tak dapat hasil macam dia, at least saya dapat hasil sebahagian daripada dia pun okey. Kan sebab dulu saya tak terfikirlah nak dapatkan pendapatan macam dia. Kalau saya boleh dapat 3,000 pun jadilah kan. Tapi apa yang saya nampakkan kat sini, point dia adalah saya dah nampak testimoni depan mata. Dan tuan-tuan sendiri pun dah nampak testimoni depan mata tuan-tuan sendiri. Ramai ejen-ejen yang ada pendapatan sampai puluhan ribu, ratus ribu pun ada kan. Jadi ini bukan bisnes main-main. Ini adalah real bisnes. Tuan-tuan hanya tinggal buat saja. Company dah kukuh, dah 10 tahun. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua. Okay. Untuk sesuatu bisnes yang nak bertahan sampai lebih daripada 5 tahun, ianya bukan satu yang mudah. Bisnes, biasanya kalau satu perniagaan, dalam masa 5 tahun, 90% biasanya perniagaan tersebut pasti akan gagal punya. Pasti akan lingkup, dia tak akan dapat teruskan. Biasanya 90% bisnes mesti akan gagal dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. Tapi kalau tuan-tuan jumpa satu bisnes yang dah 10 tahun, masih lagi standing, bayar lagi komisen pada semua ejen tanpa gagal. Ini bermaksud bisnes ni ataupun company ni sangat kukuh. Tuan-tuan dah tak perlu nak ragu-ragu. Company dah kukuh, ramai orang dah berjaya, tuan-tuan hanya tinggal buat. Itu saja. Jadi disebabkan 3 perkara ni, saya fikir saya dah pilih jalan ni, ini pilihan saya. Saya dah nampak saya tengok orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Dan pada masa yang sama dah ada testimoni yang hebat. Itu sebabnya saya tetap jalan. Saya juga berada pada satu situasi yang sangat susah dulu. Nak close 10 orang pun cukup susah. Okey, nak ajak orang guna, kadang-kadang kita nak bagi free pun orang tak nak. Okey, saya pernah berada di situasi macam tu. Tapi itulah, kita tetap jalan. Saya tetap jalan, saya cari jalan, saya pergi belajar, saya cuba, saya jumpa orang, kontak orang. Ada dulu pernah masa tu pun, kerana sekeping singkat, ada sampai nak baling kerusi pun dekat saya. Sampai macam tu sekali dulu. Okey, tapi kita boleh sedikit-sedikit. Saya mula dengan offline, okey. Saya cerita dengan orang, Alhamdulillah masa tu dah mula pandai buat. Okey, bolehlah close 19 orang, daftarkan 19 orang. Ingat lagi. Lepas tu pencapaian saya pada seterusnya tu pernah daftarkan 31 orang. Next 30 orang. Lama-lama turun balik, dah jadi 7 orang. Masa tu saya dah risau, alamak, kontak saya semua yang saya kenal, saya cerita kat dalam kontak info saya yang saya dah kenal, semua dah habis. Kan, iaitu je yang nak join. Lepas tu saya mula pula rasa kesusahan, kontak dekat dah habis, aku nak cerita dengan siapa? Mula belajar online pula. Mula cerita dengan kawan-kawan dekat Facebook, apa semua. Awal-awal dulu nak cerita kat Facebook, cukup susah rasa. Rasa geram je, aku nak jumpa dia ni, aku cerita depan dia baru aku rasa lega. Tapi nak atau tak nak, kekangan banyak kan, nak jumpa jauh apa semua. Nak tak nak, kena belajar juga online, cuba close secara online tanpa jumpa. Pergi buat. Saya tengok kawan saya boleh, ada orang yang OKU pun boleh buat. Jadi nak tak nak, saya cuba.
Belajar. Akhirnya boleh. Sikit-sikit boleh close. Boleh close. Okay. Dah boleh close. Mula pula proses dia yang mana kita nak belajar konsisten. Sebab contoh, hari ni kita boleh close 10. Hari ni kita boleh daftarkan 15. Macam mana kita nak konsisten supaya capai target yang kita nak? Contoh, seperti yang dulu saya tahu, okey, untuk dapat satu hasil yang besar dalam bisnes ni, 2 benda. Iaitu, kena jaga penajaan pada level 1 ataupun tier 1 kan, kena ramaikan. Kedua, kena servis. Bila kita servis, diorang boleh berkembang dengan baik. Bukannya kita daftar dan tinggal lah. Kita bantu diorang dengan baik. Bila berkembang tim, maka komisi kita akan jadi besar. Pokok dia adalah pendaftaran pada level 1. Itu yang paling penting. Jadi, macam mana saya nak capai 400 tu? Saya kena konsisten. Jadi, nak konsisten tu bukan satu perkara yang mudah, tuan. Okay. Macam mana cara saya buat? Saya terpaksa set target. Melalui buku kan. Setiap bulan saya akan tulis target macam mana, berapa orang saya nak close, berapa orang nak close. Hari-hari memikirkan. Bayangkan tuan, daripada 2014 hingga 2020, 6 tahun kan, pening memikirkan benda ni. Macam mana nak konsisten setiap bulan. Tapi hasil dia sangat luar biasa lah. Hasil dia sangat luar biasa. Okay. Jadi daripada situ kena ada buku. Saya set target. Pastikan saya takkan lari daripada target. Kalau lari daripada target bulan tu, bulan depan kena gandakan usaha. Sehingga sekarang tuan-tuan, sehingga sekarang saya masih ada buku lagi. Okay. Dan saya ingat sampai sekarang saya ada satu buku. Buku tu satu buku usang, buku lama, buku 555. Buku tu pada tahun 2017, masa tu saya dah tulis dah target saya nak income 50,000 dekat dalam buku. Bayangkan 2017 tak capai, 2018 tak capai, 2019 tak capai, 2020 barulah boleh capai masa tu. Jadi bayangkan pengorbanan, kita sabar, kita sentiasa konsisten buat, percaya, yakin pada bisnes, alhamdulillah akan capai juga. Jadi tuan-tuan, dekat sini pokok dia, tak ada siapa yang tak boleh buat bisnes ni. Sesiapa yang betul-betul konsisten, yang betul-betul rajin, tak berputus asa, dia pasti akan dapat. Tuan-tuan kena ingat satu perkara yang saya beritahu. Orang yang berjaya ni, orang yang betul-betul sukses, okay, dia dalam sebilangan manusia, hanya 5% saja yang akan berjaya. Kalau ada 1,000 orang, okay, maka mungkin 50 orang saja yang akan berjaya. Okay, jadi pokoknya tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak tergolong dalam 5% tersebut ataupun tidak. Kalau tuan-tuan nak tergolong dalam 5% tersebut, tuan-tuan kena ada 3 kriteria. Yang pertama, sudah tentu tuan-tuan tak boleh berputus asa. Jangan sesekali putus asa. Okay. Bayangkan 2014 hingga 2020, 6 tahun tuan, tak berputus asa, hari-hari yakin satu masa aku akan pasti dapat hasil yang besar. 6 tahun pengorbanan, konsisten dalam pendaftaran, daripada dulu orang tak kenal sampai orang kenal. Buat saja, jangan saja tuan-tuan. Okay. Jangan berputus asa. Sebab dalam bisnes ni, dalam perniagaan, tak ada istilah kita gagal dalam perniagaan sebenarnya. Tak ada langsung istilah gagal. Berniaga tak ada gagal. Tapi hanya ada satu je, putus asa. Kalau you putus asa, okay, you gagal. Tapi kalau selagi you tak putus asa, memang kita tak akan gagal. Kita akan terus buat. Okay? Yang kedua, tuan-tuan kena tahu, dalam bisnes memang kena ada hard work. Tak ada orang kata smart work, tak ada. Kena hard work, memang kena rajin. Saya punya rajin tuan-tuan, saya tak tahulah sama ada orang yang kerja makan gaji tu lagi rajin daripada saya ke tak. Maksud saya nak beritahu kat sini, bukanlah saya rajin, betul kan? Tapi maksudnya kita nak berjaya, walaupun kita jual barang ni RM10, untung sen-sen, kita kena rajin kan? Memang kena rajin. Hari-hari kena terus promote, kena ada sentiasa ada konsisten pendaftaran, kembangkan tim dan sebagainya. Okey, rajin. Yang ketiga, kena kreatif, kena smart. Tadi dah hard work, yang ini smart work pula. Smart work kena sentiasa kreatif, kena sentiasa berfikir. Macam mana nak tambah baik dari hari ke hari, dari masa ke semasa, dari bulan ke sebulan. Saya ada satu kertas yang mana saya akan set target. Okey, pada bulan ni saya kena ada pendaftaran sekian-sekian ni. Network saya ada perkembangan tahap-tahap ni. Bilangan SIM card yang orang order kena sampai tahap-tahap ni. Saya berjaya lahirkan orang yang boleh mendaftar banyak-banyak ni macam saya. Jadi, kena ada target. Bulan depan kena tambah lebih baik. Kena tambah lebih baik. Kena tambah lebih baik. Okey, itu namanya smart. Kita tak sentiasa memikirkan apa benda yang kita akan selalu buat. Contoh pendaftaran. Tapi pada masa yang sama, kita kena fikirkan bagaimana kita nak lebih baik dari bulan ke bulan, bulan ke bulan. Percayalah, makin lama komisi tuan-tuan akan bertambah dengan sangat luar biasa. Jadi 3 benda tuan-tuan kena tahu. Alright?
itulah pokok pangkalnya di dalam pengalaman saya dalam memulakan bisnes ni. Okey, daripada zaman dulu nak close orang pun tak boleh, alhamdulillah dah pandai close orang. Dah pandai close orang, macam mana nak konsisten tu, benda tu memerlukan satu pengorbanan yang banyak kan. Sehinggalah pada satu tahap tu saya bermula daripada tahun, saya ingat lagi pada tahun 2014 dulu, bulan pertama saya bermula dengan komisen RM53.30 saya. Okey, bayangkan satu bulan tu usaha bagi nak erak, tapi satu bulan tu dibayar RM53.30. Ada tak orang bekerja gaji satu bulan RM53? Tak pernah dengar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan tengok saya ada yang income RM53 sebulan, ada orang yang income satu bulan RM8. Ada kawan saya sendiri, ramai orang yang dalam bisnes telco kita akan memulakan dengan pendapatan yang kecil. Sama ada dia bersabar ataupun tidak. Kalau dia sabar, dia terus buat, satu masa pendapatan dia akan besar. Tapi kalau dia tak bersabar, mesti dia kata apa benda lah bisnes ni, dia akan tinggalkan. Okey, bayangkan tuan-tuan, pada bulan pertama RM53, dia naik sedikit demi sedikit, naik 180. Bulan depan lagi naik 500. Okey. Dulu waktu peringkat awal saya buat, jangan kata orang pandai leke tuan-tuan. Mak ayah saya pun bukan seorang yang support. Okey, bukan sebab dia tak support saya, sebab dia takut saya memilih satu jalan yang salah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat bisnes ni, pendapatan pertama, bulan pertama RM53. Tak ada orang yang terus support kan. Dia risau, dia takut kita memilih jalan yang salah. Jadi apa kerja kita? Kita kena buktikan pada orang tua kita, kita kena buktikan pada rakan-rakan kita bahawa apa pilihan yang kita buat ni adalah tepat. Okey. Jadi bukan sebenarnya kawan-kawan kita mengherdik kita ataupun mak ayah kita merendahkan ataupun tidak support kita kerana mereka takut kita memilih jalan yang salah. Jadi kita ni sebagai orang yang faham tentang peluang dalam bisnes ni, kita dah tahu ramai orang berjaya dalam bisnes ni. Kita kena buktikan pada mereka. Barulah satu masa bila mereka faham, mereka akan jadi orang yang sangat supportive. Yang sangat-sangat supportive lebih daripada apa yang kita jangka. Okey? Jadi kita kena buktikan pada mereka. Bermula masa tu dalam masa 1 tahun saya buat naik sikit-sikit, naik 1,800, naik 3,000. Dalam masa 1 tahun barulah start masa saya merasa pendapatan tu lebih kurang dalam 8,000. Bayangkan 1 bulan, pelanggan-pelanggan saya top up, rangkaian saya top up, saya dapat 8,000. Masa tu pun dah cukup selesa tuan-tuan. Kalau saya dapat pendapatan tu pun saya boleh katakan, kalau saya pilih bidang saya yang sebelum ni, mesti saya tak akan dapat pendapatan macam tu. Itu pun dah cukup bersyukur. Tapi dalam bisnes telco ni dia lain tuan. Sebab bisnes ni dia berkaitan dengan volume. Dan jika lebih ramai lagi orang-orang yang perkenalkan, dia berkaitan dengan duplikasi kan. Orang ni ajak ni, orang ni ajak ni, kita tetap akan dapat commission. Jadi daripada 8,000 pada tahun kedua, dia dah sampai 4 kali ganda dah. Kenaikan dia dah 4 kali ganda. Okey. Dan sehinggalah sampai sekarang, Allahu Akbar. Saya pun tak tahulah nak kata dengan tuan-tuan. Pendapatan tu sangat banyak tuan-tuan, sangat banyak. Dia main puluhan ribu. Bahkan mungkin dia akan main 6 angka kan. Okey. Bisnes RM10 tuan yang saya jual ni. Ini adalah bisnes RM10 sahaja. Okey, itu sebab saya kata bisnes telco ni adalah satu bisnes yang sangat hebat, sangat luar biasa dan tuan-tuan jangan tinggalkan tuan-tuan. Kenapa kita perlu memilih perniagaan yang mana kita kena penat menjual setiap masa? Sedangkan kita sudah ada satu bisnes yang mana kita perlu jual sekali, kita dapat untung berkali-kali kan. Bisnes kita ni bukan dari pendapatan kita terima daripada bisnes ni, bukan hasil daripada penjualan. Banyak bisnes di luar sana, kita kena jual barang baru kita dapat untung. Tapi dalam bisnes ni, kita dapat untung berdasarkan daripada penggunaan. Penjualan, mungkin kita ada dapat untung sikit, ada yang tak dapat kan. Penjualan kan. Tapi dalam bisnes ni, kita dapat untung daripada penggunaan. Bayangkan setiap kali dia top up, kita akan dapat untung kan. Sampai bila dia akan guna handphone? Sampai bila-bila. Okay. Jadi saya harap perkongsian saya pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan buah semangat ataupun motivasi buat rakan-rakan supaya jangan berputus asa dalam bisnes ni. Saya dan juga ramai orang lain sudah merasa satu pendapatan yang sangat luar biasa dalam bisnes ni. Bahkan dalam pada bisnes juga saya boleh mengubah hidup saya, ahli keluarga saya, mak ayah saya dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, hanya jual SIM card saja. Okay? Jadi jalan dia, kalau tuan-tuan tanya bisnes ni boleh hidup ke tidak, jawapan saya boleh hidup. Boleh hidup tuan-tuan. Okay, yang penting ingat pesan saya, jangan berputus asa, kena rajin dan kena sentiasa memikirkan macam mana tuan-tuan nak baik setiap dari masa ke semasa. InsyaAllah, jadi saya harap sedikit perkongsian saya ni dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan. Jangan lupa follow Facebook saya, Hafiz Arif, HAFIDZ ARIF.
Okey, mana tahu sedikit daripada saya punya Facebook status tu dapat memberi idea tuan-tuan untuk tuan-tuan belajar cara promosi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.